Moga-moga keadaan kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menggunakan haruman rohani karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita dalam fasa 40 hadis yang pertama, kelebihan ilmu dan ulama. Kita masuk hadis yang ke-37. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama' thumma qala hadha awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala shay'. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu kaifa yukhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an fawallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu awladana wa nisa'ana. Faqala thakilatka ummuka ya Ziyad in kunta la u'adduka min fuqaha al-Madinah. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فقال جبير فلقيت عبادة بن صامت رضي الله عنه فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو درداء رضي الله عنه فأخبرته الذي قال فقال صدقا فإن شئت أخبرتك ما أول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, pada satu masa kami bersama dengan Nabi SAW. Lalu baginda mengangkatkan pandangan ke langit. Kemudian baginda bersabda, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka tidak ada lagi untuk menahannya. Maka berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana ilmu itu dicabut di kalangan kami sedangkan kami masih lagi membaca Al-Quran. Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al-Quran. Satu hari Nabi SAW dia duduk dengan para sahabat. Nabi kata, tak lama lagi ilmu akan diangkat. Tak lama lagi ilmu akan diangkat dan dicabut daripada manusia. Maka Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu yang ada berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kata ilmu angkat? Padahal kami duk baca Quran tu, kami duk baca. Macam mana kami jadi tak ada ilmu? Quran kan ilmu, Quran kan hebat. Dan kata Sayyidina Ziyad, fa wallahi lanaqra'anna wa lanuqri'anna auladana wa nisa'ana. Dan demi Allah, wahai Rasulullah SAW, kami ni akan bersungguh-sungguh ajak Quran pada anak kami, bersungguh-sungguh ajak Quran pada isteri kami. Maka kata Nabi SAW, isu dia tuan-tuan adalah hilang tu bukanlah hilang ilmu tu maknanya buku hilang atau perpustakaan terbakar, atau bukan. Hilang tu adalah hilang keberkatan. Belajar tapi dia tak ada keberkatan. Apa ciri-ciri orang belajar dan dia ada keberkatan tu? Kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Hidayatus Salikin, ada 6 atau 7 ciri manusia apabila dia belajar ilmu agama, dia ada kesan barakah dia. Apa dia? Antaranya,
Apabila dia belajar ilmu agama, dia punya takwa dia bertambah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia lebih takut dengan Allah. Dia belajar ilmu agama, dia tak berani buat benda dosa dan salah. Dia tak berani pukul isteri dia. Dia tak berani jet anak dia. Dia tak berani terajang kungfu panda anak dia. Sebab dia tahu benda tu salah. Atau dia tak terlibat dengan apa-apa benda dosa melibatkan apa-apa sebab dia takwa dengan Allah. Orang yang belajar ilmu agama, maknanya dia tu adalah, kata Imam Ghazali, dia akan bertambah amal soleh dia dengan Allah. Lagi banyak dia belajar, lagi banyak dia amal. Itu ciri-ciri dia. Kalau belajar tapi tak amal, maka ada sesuatu hilang keberkatan. Yang ketiga, akan bertambah benci atau berhati-hati dia dengan syaitan. Dia tahu dah, syaitan ni apa kerja dia, apa dia akan buat, dia akan berhati-hati. Itu ciri orang belajar. Tapi ramai orang tuan-tuan sekarang ni, bila dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia akan bertambah baik dan bertambah bagus gila. Saya tuan-tuan kadang-kadang melihatlah jemaah-jemaah kat masjid ni lah, masjid-masjid lain duk pergi 2-3 tempat. Yang cerita ni tuan-tuan yang duk main kuliah ni, selalu duk main kuliah ni kira kategori ketua kelas. Macam tu lah, muka hak kerap sangat main tu. Tapi kita takut, bukan takut, sedih tengok cara dia sembahyang sunat. Laju sangat dengan tomak nina tak ada, dengan kita fikir sebab hilang keberkatan daripada pengajian. Kadang-kadang bukan kata benda lain, kitab kita kadang-kadang kita main lempak betul je. Boleh, kalau boleh kitab ni jangan bawa bawah daripada pinggang, bawa ke atas sikit, bagi tinggi. Kadang saya tengok ada setengah masjid mimbar khutbah dia macam tuan-tuan tangga situ, ada masjid mimbar khutbah kat situ, dia lepas mengaji kitab tu betul-betul dia pergi buh kitab dia dekat tangga. Ya Allah, tangga tu kan orang pijak naik tangga, pijak dengan kaki. Jangan buh kitab di tangga, jangan buh kitab di lantai sama level dengan kaki kita. Kita nak mengaji kitab, kita buh sama level dengan kitab kita. Dan kadang-kadang kata para ulama, kalau boleh jangan letak ni pen ke spek mata ke apa sahaja letak, sebab atas ni, dalam ni ada ayat Quran, dalam ni ada hadis Nabi SAW. Jangan letak ke tu. Jangan tindih dengan kitab-kitab yang lain, melainkan kita susun kitab macam ni, tak di tepi tak apa. Jangan tindih macam-macam. Stokin kita buah atas tu, silap air bulan duduk di kereta, kasut duduk lagi atas kitab. Maka mengaji lama, puluhan tahun, rata kitab ustaz dah, tapi kita tengok kesan dan adab tu jadi tak ada. Jangan kata tempat lain, sembahyang Jumaat pun sampai awal sikit je tengok, kebanyakan lah ada lah sikit tu, 90% game, 90%. Total lalu kat orang ni singa kita apa jalan nak sentuh sikit bau dia, jalan. Dua tak game, tidur. Tidur tak apalah, dia letih. Ni game ni. Bila kita main awal Jumaat, bolehkah kita guna masa sikit baca Al-Kahfi ke? Tak pandai baca Kahfi. Tak pandai baca Kahfi, hang pandai apa? Saya juzuk belakang saya pandai. Macam juzuk belakang saya bukan pandai dengan baca Quran. Buka baca Qul Huwallah, tak ada hang tutup selawat ah. Banyak masa dah kan. Dibuang masa macam tu kan. Sebab maka ada masa tapi hilang keberkatan tu. Antaranya lagi pada cara duduk dalam majlis ilmu. Saya bak dekat tuan-tuan ke tak bak, tak tahulah. Lunjuk kaki. Dia duduk dalam ceramah, betul-betul dia lunjuk kaki kat penceramah. Begitu. Sangat tak ada adab. Kalau tolak meja, memang betul-betul kena kat penceramah tu. Boleh lunjuk kaki, boleh. Kadang-kadang kita duduk bawah ni lengok, boleh lah. Paling-paling tak ada, hang lunjuklah kaki ke arah yang bukan penceramah tu, kiri ke kanan ke belakang ke. Tak boleh ustaz tiba-tiba dia krem tak apalah. Krem kita boleh tengok muka dia, krem tu boleh tengok muka dia buat muka tu. Tu kita tahu lah krem. Ni lunjuk relax ke tu, kaki belakang dua relax ke tu, santai ke tu. Tu kan krem, tu krim. Dia buat enjoy ke tu. Tak kerja tu. Jadi tak kena lah. Tak apa kena. Kadang menyimbang.
Masjid ni tak ada lah. Masjid ni semua waradun wabarqun ya. Hak ni bertakwa ya. Menyembang ni macam tak ada hari lain boleh sembang. Macam lepas isyak ni satgi dajjal nak main lah, kiamat terus habis bungkus bumi semua lempak terus kira masyar lah. Azan isyak ni terus semua jumpa kat pada masyar. Ada masa sembang? Ada ya. Yang kalut tak mana menyembang, cerita apa tak tahu lah. Kita ni tak patut ni cerita. Beras ni harga lah. Macam sembang beras kat sini boleh ni harga, boleh turun harga beras. Satgi beras ke apa ke satgi lepas isyak, hang duduk di kedai kan. Hang duduk tentu. Hang boleh tepuk meja kuat sikit. Jadi nak tepuk kapek tak boleh. Kadang-kadang tu semua tuan-tuan tahu apa? Tipu daya syaitan. Orang nampak macam kita main kuliah, nampak kita main ceramah, tapi kita buang masa kita ke benda lain. Hilang keberkatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kata Sayyidina Ziyad, kami selalu je baca Quran, kami selalu je. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan ibumu kerana kehilanganmu wahai Ziyad, aku sebenarnya menganggap engkau daripada kalangan ulama Madinah. Cuba lihat isi Taurat ada di dalam kitab Yahudi, ini Injil ada dalam kalangan Nasrani. Adakah kitab yang di kalangan mereka itu telah memberi faedah pada mereka? Nabi SAW kata, Yahudi dan Nasrani mereka juga baca Quran, mereka juga baca Taurat, mereka juga baca Injil. Hang nampak mereka jadi bagus ke? Hang nampak mereka jadi kuih karut? Nampak mereka jadi kuih karut? Padahal baca kitab tak? Baca. Macam mana boleh jadi gitu? Sebab hilang keberkatan. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, di samping kita belajar ngaji, main masjid, masa pendek maghrib isyak, kita cuba cari keberkatan dalam majlis-majlis yang dianjurkan oleh Masjid Surau dan sebagainya, dengan menjaga adab dalam majlis ilmu terutamanya. Baik. Kata Sayyidina Jubair, aku datangi Ubadah bin Samit dan aku berkata, adakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang diriwayatkan dalam hadis tadi? Maka kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Darda itu. Sekiranya engkau mahu, aku akan cerita kepada kamu ilmu yang pertama sekali diangkat di kalangan manusia. Ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu khusyuk di dalam solat. Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati seorang pun yang hadir hatinya khusyuk di dalam solat. Sebab hilangnya keberkatan ni menyebabkan antara benda pertama kesan yang kita akan dapati adalah apa dia? Adalah hilangnya keberkatan, yakni ilmu yang pertama yang akan diangkat adalah ilmu berkaitan khusyuk dalam solat. Sehingga kata Sayyidina Ubadah, kamu masuk dalam masjid dan kamu akan dapati hampir semua orang yang sembahyang tu tidak ada siapa pun yang khusyuk di dalam sembahyang. Kata Imam Ghazali, antara perkara-perkara yang boleh nak khusyuk dalam sembahyang ni bukan dalamnya, sebelum sembahyang, dalam sembahyang, lepas sembahyang, baru boleh dapat khusyuk. Sebelum sembahyang tu apa? Bermula daripada istinja. Pi tandas tu kena tahu hukum hakam dia. Jangan pi tandas kencing berdiri, percik-percik kat seluar betul ya. Kadang masuk dalam tandas, seluar jatuh dalam tandas pula. Apa dia kata? Tak apalah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan pun tahu kita kelang kabut lah ni. Dia buat Tuhan macam jiran dia. Dia buat Tuhan macam mak menekan dia. Ada tak ada? Tak ada tak apa. Tak boleh ke tu? Dia ada hukum dia. Kencing kena BP lah, kena sikit-sikit. Tuhan kira aku sembahyang 4 rakaat kot, Zohor takkan kencing 2 titik kira kot. Dia kira dia dia mudah kira gitu. Tak jadi kerja gitu. Maka pi tandas tu kena betul, wuduk kena betul, jangan membazir dalam penggunaan ayat. Buka ayat kabam tu dia baca WhatsApp. Dia buka ayat tapi dia baca tipun. Adalah ayat tu dalam 20 saat, 30 saat duk keluar. Tak apalah, tengok telefon tu, tutuplah ayat dulu. Tak, buka ayat tu, ambil sembahyang percik. Wah, dia tak ada ayat banyak tu. Kabam. Kita tak ambil sembahyang, kita dah lencun dah. Kita tak apa-apa, ambil tu, aku duduk tepi tu. Nampak macam kasar sangat ni. Ambil sembahyang tu.
Kita bagi can kat dia. Jenis ambil semayang jenis teraja ayak gitu. Masa basuh kaki, dia teraja ayak. Tak tahu apa tu ayak tu buat apa kat dia, tak tahu apa masalah dia dengan ayak, tak tahu. Dia barau kat ayak terajang. Tumit pun tak kena. Kepala pun basuh lebih kurang gitu ya. Tak main tak kebil dalam semayang. Kata ulama, paling tak ada kita nak tahu benda-benda nak khusyuk dalam semayang ni apa dia? Kena tahu makna-makna dalam semayang. Ustaz kami tak ingat lah. Ustaz tu imam dia baca surah panjang-panjang, mana kami tahu. Yang tu tak apa, kita skip. Yang mana kita boleh tahu? Alhamdulillah kita tahu. Fatihah tahu? Tahu, benda mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, yang memiliki hari kiamat. Pada Engkau kami sembah, pada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai, bukan jalan yang Engkau murkai. Basic-basic lah. Tak ada lah tahu tafsir semua gila-gila, tafsir Ibn Katsir semua dalam otak, tak ada. Kalau boleh canggih ha? Tak ada tak apa, Fatihah. Qul huwallah tak ada tahu. Qul huwallah. Daripada darjah 2 dia baca qul huwallah lah 52. Tak ingat? Tak tahu qul huwallah baca, daripada baca tak tahu apa dia, kira boleh macam tu kan. Bagi tahu sikit. 3 qul ke surah-surah lazim basic-basic gitu ya. Subhana rabbil a'la maksud dia apa? Subhana rabbil azim maksud dia apa? Rabbil fili itu apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu maksud dia apa? Pelbagai cara. Dengan cara apa? Mengetahui maksud bacaan dia. Yang nombor 2, kata ulama, tengok pada sempat sujud. Masa kita sembahyang, sunat kita tengok di tempat sujud. Melainkan kita duduk di Mekah, betul-betul Kaabah depan mata, maka boleh kita tengok ke Kaabah tu, ain Kaabah, ketui Kaabah tu, bangunan tu, maka kita boleh tengok sebab kita duduk depan Kaabah. Sini boleh tak saya sembahyang kat rumah Ustaz, saya tengok tu gambar Kaabah je pun. Gambar bukan dia betul Kaabah. Gambar tu tak sunat. Kita sunat tengok di mana? Tengok di bawah. Tapi kadang-kadang tengok di bawah tak khusyuk Ustaz, awak. Sebab kami duk fikir kapet masjid ni kapet baru, depa dapat duit mana, siapa sponsor, dia duk main kat tu pula. Tutuplah mata pula. Kalau tengok bawah teringat macam-macam. Tutup mata tu maknanya masjid dia tak nampak. Selain pada masjid semua main di otak dia. Kalau tutup mata apa tak kena, buka mata apa tak kena. Jadi apa kita kena buat? Dia kena berusaha nak khusyuk ni. Sebab syaitan dia akan main. Kan masa iqamah, masa lari, syaitan masa azan dia lari, masa iqamah dia main. Dia akan kata uzkur haza, ingat benda ni. Dan semua benda urusan yang kita tak pernah teringat di luar semayang, dia akan ingatkan kita dalam semayang. Kunci kita hak hilang 3 tahun dulu. Oh betul lah, aku ingat dulu masa tu anak aku duk main pusing-pusing, bawa jatuh bawah katil. Sampai Tok Imam semayang berapa pun tak tahu. Tok Imam bangkit 5, ramai yang bangkit, dia pun tak tahu. Yang pas saya semayang berapa aku ikut ya. Tok Imam semayang maghrib 4, dia pun ikut. Lepas tu bila ada orang kata subhanallah, dia antara orang yang gelabah. Alamak, siapa orang kata subhanallah? 3 ke 4 ke 3, aku ikut imam lah. Imam rukuk, aku rukuk. Imam sujud, aku sujud. Dia pun duduk, dia ikut imam tu. Dia pun tak tahu sebab dia tak fokus dengan sembahyang dia. Sembahyang macam CD, macam apa? Macam pendrive. Bubuh CD, dia jalan CD tu 10 lagu atau apa ke benda dalam tu gambar, habis macam tu lah. Macam Tok Imam pasang CD, kita pun jalan ikut Tok Imam sembahyang, tak tahu apa sembahyang tu. Sembahyang macam ni, macam mana kita nak ganti dengan syurga? Sembahyang level macam ni, macam mana nak agak-agak nak tukar ganti dengan syurga? Tak padan. Kalau nak ganti dengan syurga, sembahyang kena level hebat. Jadi salah satu daripada level yang boleh hebat ni apa dia? Paling tak ada kita main sembahyang berjemaah. Paling tak ada lah. Kongkong kita dapat tomak nina. Tok Imam ni lambat-lambat pun dia sembahyang tertib. Kecuali itu lah, yang di Indonesia kan sembahyang 20 rakaat 8 minit. Itu kan sembahyang tu exercise.
Tu lepas semayang pakat muntah, mulut tabak semua keluar balik buka puasa mau. Laju sangat semayang tu. Tu tak mau. Nabi nak semayang dengan tertib. Walaupun tok imam tu ada kerja, adalah benda nak pi keluarga ke apa, tapi dia semayang dengan pelan. Dia ada tomak nina dia. Paling-paling tak ada kita main semayang berjemaah. Lepas kalau semayang di rumah memang tak baca surah waladdallin amin cap waladdallin amin cap assalamualaikum waalaikumsalam habis. Macam tu semayang tak ada 2 minit subuh. Seminit dia bantai. Semayang di rumah. Tapi kalau kita main masjid, main surau, kita tengok semayang tu berjalan dengan tertib, berjalan dengan elok, berjalan dengan lawa. Paling-paling tak ada. Bila dah istiqamah semayang jemaah, kita cuba pula memahami makna-makna. Bermula dengan Fatihah dulu. Dan khusyuk ni dia bukan senang dapat. Ulama-ulama salaf dulu pun puluhan tahun. Sebab tu khusyuk tu tak wajib dalam semayang. Kalau khusyuk wajib tuan-tuan, semua orang semayang tak sah. Sekali dengan saya bungkus kat tepi. Sebab bukan senang nak khusyuk. Maka khusyuk tu perkara sunat. Cuma kita boleh usaha untuk dapatkannya. Maka kita jangan fokus pada benda-benda yang lain. Fokuslah dalam sembahyang sahaja. Maka akhir zaman, kata Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, maka dia akan dapat pahala ganjaran yang sangat banyak. Tetapi musibah dia sangat banyak. Ilmu Allah akan mula angkat sikit demi sikit. Maka tumpang tutup guru banyak lagi yang duk main kat masjid tuan-tuan ni. Kita mainlah mengaji. Main mengaji maksud dia apa? Main duduk maghrib isyak. Tak apalah, tak bawa kitab pun tak apalah, diskaun. Tak apalah, tak bawa pen pun tak apalah, main saja. Bawa telinga pun kira okey boleh Tak bawa buku nak tulis tak apalah, tak ada soalan pun tak apalah, boleh lah. Janji main. Lama-lama kita perkemai. Janganlah kita maghrib isyak pun kita sibuk dengan benda lain. Sampai waktu yang pendek pun kita tak boleh nak lapangkan masa untuk ilmu agama Allah Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya, mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma, man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama'a aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa fin-nar. Wa anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma li ghairi Allahi aw arada bihi ghaira Allahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang jahil atau untuk menarik perhatian orang kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ni orang panggil apa tahu? Penuntut ilmu yang malang, penuntut ilmu yang rugi, kerana dia gunakan ilmu dia untuk dapat kepentingan dunia, untuk dapat dunia. Padahal untuk dunia tuan-tuan tak payah guna ilmu. Guna apa? Guna cangkui pun boleh. Ambil cangkui, korek tanah, tanam pokok, tanam sayur, kita boleh dapat hasil daripada tu, dunia boleh dapat. Rugi kerana ilmu ni adalah satu benda yang sangat tinggi dan hebat. Kita pergi ambil ilmu tu untuk gunakan untuk benda yang rendah. Apa dia benda yang rendah? Selain daripada dunia, apa dia? Yang pertama, untuk berjidal. Dia belajar untuk main gaduh dengan orang. Dia main kuliah ustaz, dia akan duduk daripada awal, tengok, dia tak puas hati, dia angkat tangan. Dia angkat tangan tu bukan dia nak tanya, dia nak fight. Ada tak? Yang ni nama dia macam-macam, nama dia hantu ayak. Dia bukan main nak belajar, dia main untuk cari salah. Dia kata, ustaz, apa dalil kita ni?
Dia tahu benda tu, tapi dia nak gaduh. Dia nak tunjuk kat orang semua, kata ustaz tu bodoh, dia pandai. Dia bila belajar? Dia baru 2-3 hari belajar. Besok orang silat ni, orang yang biasanya tak penuh ni, dia tin dia bunyi kuat. Tin kalau kosong, kalau kita ketuk dia bunyi kuat. Tapi tin tu kalau ada sardin penuh tak buka lagi, tuan-tuan kata dia bunyi kedap, dia tak kuat sangat bunyi. Baru 2 kali, 3 kali, 4 kali pergi kelas silat, dia kena fight dengan orang. Dia 2 bawah baru dia tahu. Dia pergi ke orang, dia usah. Orang tengok dia tak apa, tak boleh dia usah apa. Nak kena. Padahal buang 4 buah dia tahu. Tapi yang nama Tok Guru ni, orang main buah parang depan muka pun dia relax lagi. Dia makan Hokkien mi buat tak tahu ya. Sebab dia Tok Guru, dia tahu nak lawan gitu. Biasa macam tu kan. Maka hilang adab dia. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu, ada benda-benda yang kita pernah belajar bersalahan dengan apa yang ustaz tu cakap. Boleh tak? Boleh jadi tak ustaz silap? Boleh. Sebab ustaz pun manusia juga. Ada benda-benda yang silap. Kadang-kadang kawan-kawan kita buat rakaman, mereka balik dengar balik. Dia kata, ustaz, tadi ustaz kata najis mukhaffafah ni baby girl yang kurang daripada 2 tahun yang minum susu ibu sahaja. Saya rasa baby boy bukan baby girl. Kita kata betul ke? Saya kata betul. Betul ustaz dengar daripada minit sekian ke minit sekian dia hantar. Saya kata betul ya. Saya silap. Nanti betul ya Ustaz. Dia tulis lah. Jadi kuliah akan datang di lokasi yang sama, kita beritahu balik. Minta maaf, saya pada dalam CD dulu saya bagi tahu kata yang ni benda tu salah. Jadi kita tukar balik. Boleh jadi tak salah? Boleh tak salah? Salah kita bagi tahu lah. Dan kita pun bukan semua benda kita pandai. Ada benda-benda yang tanya, saya pun tak tahu. Saya pun kena telefon juga guru saya, tanya macam mana Tok Guru, macam mana jawapan untuk soalan ni. Dia kata boleh, tak boleh. Okey. Maka jangan kita tujuan belajar ilmu atau main majlis ilmu kena berbetul. Ada orang main nak cari salah orang yang mengajar. Ada orang main disebabkan rumah dia tak ada aircon. Masjid ada aircon. Dia kata pandai rumah aku melepak masjid lah. Sebab apa? Sebab ada aircon. Ada yang main sebab apa? Sebab dia beradik main rumah bising, cucu menakan apa, main rumah semua aku. Biar aku duduk tang ni mesti raya kan. Maghrib isyak dia duduk masjid awal. Dia tak biasalah. Dia tak abang kat orang kata bising. Dia main majlis ilmu sebab nak tenangkan jiwa dia, sebab tak mau serabut. Semua tu adalah perkara yang merugikan diri kita. Kita main untuk apa? Au liumariya bihi sufaha, untuk dia berbangga-bangga dengan orang-orang yang jahil. Dia esok, sebab apa dia main kuliah? Sebab esok pagi dia boleh abang kat orang. Kat kedai kopi, hamba tak tahu semalam ustaz ajak macam ni. Dia tu kata awak ambil ya. Pi ya, tu lampak. Orang maghrib isyak mau ceramah tak pi. Dia nak abang kat orang, kata dia pi. Satgi esok dia pergi tempat lain, dia pergi abang pula. Cara dia cakap tu merendah-rendahkan, atau hampa tak pi ni semua hampa tak guna. Dia bukan bagi semangat orang belajar, dia menghina orang tak main. Tu tujuan dia main belajar ilmu supaya apa? Supaya orang ingat dia tu bagus dia ni ceramah kuliah dia pergi selalu. Tetapi dengan tanpa keikhlasan, banyak benda yang kita akan rugi. Orang macam ni maka Allah Ta'ala akan au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau dia nak orang follow dia. Dia ustaz, dia nak orang semua ikut dia, baru betul. Jadi saya main ceramah, saya akan galakkan tuan-tuan semua simpan janggut masa saya, baru jadi macam followers saya. Saya akan buka pula Ustaz Syafi Fan Club. Jadi semua nak ikut, kena simpan janggut macam ni. Lepas tu kena ada ciri-ciri apa serban ke apa jubah ke. Tak payah. Sebab tuan-tuan ikut saya buat apa? Saya cakap dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan ikut Nabi. Tu baru betul. Janggut tak tumbuh dia buat macam mana? Janggut tumbuh sikit je. Tumbuh sikit nak buat macam mana? Aku tak apa banyak 786 kuah taruh atas. Membakar rancak ya. Janggut 2 kilo. Tapi tak lawan Tok Guru kita.
Al-Fadhil Ustaz Syahur dia banyak lagi. Dia gen yang lebih mantap lagi. Jadi mesti kasi banyak-banyak. Ada simpan sikit. Nah, saya tak mau Ustaz, saya nak cukup semua. Bagilah ada sikit nama atas sunnah Nabi tu ada sikit. Tak ada masalah. Ustaz selalu pakai jubah, saya pakai t-shirt ya. T-shirt lah apa, jangan pakai sebab pendek ya. Saya bawa balik kerja, saya pakai lebih kurang pakai baju kerja. Tak apa, tak ada masalah. Saya pakai jubah, jubah pun boleh. Saya lupa bawa kopiah. Tak apa, tak bawa kopiah. Cuba angkat tangan siapa tak pakai kopiah, dia kata dia masuk neraka. Tak ada, boleh, tak ada masalah. Mesti pakai jubah lah. Mesti pakai kurta Ashraf. Tak ada. Boleh pakai baju apa, tak apa. Janji mai kuliah, janji beramal dengan ilmu yang dia ajar. Itu yang dia dikehendaki. Tapi kalau kita duduk di rumah, kita ada pakai yang sesuai, pakailah. Itulah bagus. Kami main mana ni? Kami singgah main Kenuri Ustaz, Balai Rakyat Jalan Patani. Jadi singgah main maghrib tang ni. Pakai macam bin Kenuri, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia pakai coat, dia pakai tie semua sebab dia dah mesyuarat dengan YB semua. Dia singgah main semayang di sini. Boleh tak? Boleh. Lantak hang pakai apa pun. Tak ada masalah apa pun. Jangan tak pakai, sudah. Jangan pakai tak tutup aurat, sahaja. Benda mudah ya. Yang penting kita bukan nak ajak orang ikut atau follow kita, kita ajak orang. Sebab kalau kita desak orang follow kita, dia ni belajar ilmu, dia ni mengajar ilmu, jom kita ikut dia, jom kita ikut style dia. Dia tak abang, tapi orang suka ustaz tu pakai serban style ke tu, style pondok. Jadi orang main mengaji dengan dia suka dengan ustaz tu, dia pun pakai serban. Boleh? Boleh. Yang penting dia tak marah kalau orang tak pakai serban. Hampa semua tak pakai serban macam aku, hampa bukan followers aku, hampa jangan main kuliah aku. Tak kena aku tu. Tapi budak-budak muda, dia suka kat ustaz tu, dia suka ceramah dia tu, style ustaz tu, dia pun pakai serban macam ustaz tu, dia pun pakai jubah macam ustaz tu. Boleh tak? Boleh, tak apa. Baguslah kita jadi contoh dan ikon yang baik pada orang, daripada orang ikut benda-benda tak elok, artis K-pop, Korea dan sebagainya. Orang ikut benda baik-baik, boleh? Boleh. Cuma jangan paksa mesti ikut style aku. Ada 3 hadis. Ketiga-tiga hadis yang saya bacakan tadi tu, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Ibnu Majah ada 2. Kesemuanya itu memberi satu amaran kalau orang pergi main mengaji ilmu tak ikhlas. Tengok penerangan. Ikhlas merupakan roh bagi setiap ibadah yang kita laksanakan. Apa sahaja ibadah, kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya adalah kosong. Termasuk mencari ilmu agama atau ajak mengajarkannya. Atau tidak ikhlas, maka tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar mestilah dengan niat yang ikhlas. Bukan kata belajar ilmu agama ya, semua benda. Semayang ke, jangan main semayang. Sebab apa? Hang main semayang kat surau hari ni, kami tak pernah nampak muka hang. Hari ni bukan kata YB nak main singgah semayang kat kita. YB kita nak ulung kita sikit, jadi aku kena main ya. Songkok macam chef 3 inci. Jangan main. Tunjuk depan. Kalau boleh cium tangan YB. Kalau boleh sampai bawa ayat liok sikit tangan YB. Sebab depa tengok, bagus JK ni semua. Baru dia akan ingat buat ramai sikit lah. Tunjuk sebab apa main semayang ni, tak pernah main sehari lain. Sebab nak tunjuk kat YB kata aku ni bagus. Macam tu tak ada. Walaupun nak tunjuk kat isteri ada tak? Dia semayang sebab nak tunjuk kat isteri dia rajin. Ada tak jenis itu? Ada hak lebih karut lagi yang berpura-pura. Dia balik kampung baru dia semayang. Tak balik tak semayang. Nak balik kampung dia kata kat isteri dia, bungkus baju abang, baju Melayu lebih sikit Kata awak abang lebih mana? Yalah abang nak balik rumah mak ni, abang kena semayang kerap sikit lah. Pergi ikut abah pergi semayang kat jemaah kat masjid dengan kuliah. Isteri dia kata berlakon abang tunjuk kat depan bapak kita tunjuk kat Allah. Hang diam bungkus baju aku. Sebab apa dia pakai baju Melayu banyak? Sebab nak tunjuk kat pak mentua dia, kata dia rajin semayang. Dia tak tahu pak mentua dia pun semayang sebab dia balik ya. Pak mentua pun tak semayang. Pak mentua kata minggu ni anak kita nak balik. Yang jaga stok baju Melayu abang kena banyak kuliah duha, kuliah ni apa semua, banyak baju awak.
Sebab baru anak kita kata, kita ni yalah orang tua mesti kena sembahyang pergi masjid semua. Mak mentua dia kata, abang ni berlakon pada orang. Elok lah, nantu dengan pak mentua sama-sama hantu ayak. Tak guna sedik dua-dua ekor. Sembahyang buat apa, tunjuk ke orang ke tu? Bukan orang nak nilai kita. Yang nak nilai kita adalah Allah. Sembahyang, puasa, zakat, derma, haji, semua benda buat baik. Jangan cari nama. Ada orang ada duit banyak, dia pergi derma kat orang, dia tangkap gambar muka orang yang derma tu. Ada orang dia miskin tapi dia malu, muka dia viral sebab susah tu. Ada orang tu boleh lah anak bo, boleh hang tutuplah muka kawan tu. Paling tak ada hang beras beli apa semua tu, bo depan rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, buka pintu, ni hadiah saya bagi ni, saya gerak dulu tengok gambar kat jauh tu, tangkap gambar tampak ada orang kat pintu. Kita azan dulu, azan.
Baik, sikit lagi. Jadi di dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh tujuan yang lain daripada yang menginginkan keredaan Allah, seperti belajar ilmu dengan tujuan mengatasi para alim ulama yang lain, atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang jahil, atau dengan tujuan mengumpulkan harta benda dunia dengan tujuan menarik perhatian manusia terhadap dirinya. Maka semua tujuan ini merupakan tujuan duniawi yang rendah dan bersimpang dari matlamat yang utama. Jadi kita mai masjid atau mana sahaja kita belajar ilmu agama, ilmu terutamanya ilmu agama, maka jangan ada niat di hati kita selain daripada benda yang lain. Benda lain maksudnya ada kepentingan dunia, atau ada benda yang melibatkan kita ni nak berdebat dengan orang, nak gaduh dengan orang, nak bawa manusia ke arah kita dan sebagainya. Kesemua tu adalah niat-niat yang kurang baik, dan bahayanya belajar ilmu tetapi dia boleh jadi berakhir dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan ikhlas ni dia asal pada khalasa. 3 perkataan khalas tu maksud dia apa? Khalas tu boleh kita katakan sunyi, kosong, daripada apa? Maka ikhlas ni apabila kita buat sesuatu benda sunyi dan kosong daripada segala niat-niat yang lain kecuali niat kita kerana Allah. Kalau kita buat tu kerana Allah, di dunia ada kesan, di akhirat ada kesan. Kalau kita buat tu untuk tujuan selain daripada Allah, di dunia dapat, tapi di akhirat pasti kita tak dapat. Kerana di akhirat nanti akan diumumkan 3 golongan. Golongan pertama akan dipanggil. Golongan apa ni? Qari, orang pandai baca Quran, orang pandai mengajar orang, orang pandai bab-bab dengan apa Quran. Sebab terutamanya Allah tanya dia, aku bagi ilmu ke hang banyak, apa hang buat? Aku baca Quran, aku ajak kat orang Quran, aku buat semua tu kerana Allah. Maka Allah kata kat dia, tipu. Kamu buat semua tu supaya kamu dipanggil qari, orang yang pandai baca Quran. Maka golongan ini akan dicampak ke dalam neraka terlebih dahulu. Golongan kedua adalah golongan kaya, yang Allah bagi banyak duit kat dia. Allah tanya dia, aku bagi hang duit banyak, hang buat apa? Ya Allah, dengan duit yang kamu beri pada aku banyak infak fi sabilillah, derma. Allah kata tak, hang buat tu supaya orang namakan hang sebagai dermawan, supaya hang dapat anugerah-anugerah daripada NGO atau sebagainya. Hang buat derma banyak supaya hang dapat nama. Maka ini golongan kedua akan masuk neraka tanpa hisap. Golongan ketiga adalah nama dia golongan yang mati syahid. Aku beri kamu peluang, nikmat, apa kamu buat? Ya Allah, dengan nikmat yang aku ada, aku gunakan untuk jihad fi sabilillah sehingga aku digelar orang yang mati syahid. Maka Allah kata kat dia, tipu. Kamu buat semata-mata supaya orang boleh dapatkan gelaran kamu sebagai pahlawan, gelaran kamu sebagai pejuang. Kamu bukan buat kerana aku. Maka golongan orang yang pandai baca Quran, golongan kedua adalah dermawan, golongan ketiga adalah syuhada yang mati syahid. Ketiga-tiga golongan yang hebat dan tinggi dalam Islam. Allah, Nabi bagi contoh, kalau mereka buat sesuatu bukan kerana Allah, maka akhirnya perbuatan mereka itu sia-sia dan tidak diberi ganjaran. Maka kita kalau ada niat selain pada tu, kita istighfar balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita betulkan niat kita supaya kita main mengaji ada kesan dia. Bila kita balik, akhlak pun jadi berubah, cakap dengan orang tak kasar, tak maki-maki orang, tak buat lebih kurang pada orang, tak zalim orang, tak tipu orang. Bila ada keberkatan, kita mengaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah kita akan sambung hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-39, mengajar itu sedekah yang paling baik. Hadis dalam fasa pertama nak habis dah tuan-tuan.
Nanti kita akan masuk pula dalam bab yang kedua, adalah hadis-hadis berkaitan dengan penawar hati. Dan kemudian kita akan masuklah hadis ketiga, hadis akhlak mulia. Ada 3 bahagian daripada kitab kita ni. Okey. Baik, itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi